last kali saya buat satu artikel yang dipetik daripada Profesor orang kampung saya lah, orang Sarawak, Profesor Dr. Awang Azman Pawi daripada Universiti Malaya. Saya pernah berforum dengan beliau sebelum ini di Sinar Harian. Okay, PKR needs UMNO to grow in Kelantan, Terengganu, says analyst. Petaling Jaya. PKR needs to join forces with UMNO if it wants to solidify its presence in Kelantan and Terengganu in the next 5 years, a political analyst says. Awang Azman Pawi of Universiti Malaya said UMNO enjoys better grassroots support in the Malay heartlands and therefore presents more of a threat to PAS compared to PKR. In the past, the fight for Malay vote in the East Coast has always been between PAS and UMNO. The two parties are always in the forefront of championing the Malay causes. The Malay cause. PKR couldn't do this because they never really had a base in Kelantan, he told NFT. Awang Azman stressed that it is important for PKR and UMNO to leverage on their current alliance in the federal government in the state assembly election due this year and iron out seats allocation. Their short-term plan, iaitu state polls, will influence the long-term plan, he said. While PKR enjoys support in mainly urban areas, political analysts have noted that UMNO and Perikatan Nasional dominated rural and semi-rural areas. Recently, PKR Deputy President Rafizi Ramli said the party will implement a 5-year plan beginning March 1st to strengthen the party and its machinery in Kelantan and Terengganu. Awang Azman said that Pakatan Harapan should work with the Ulama Council UMNO is forming while championing the Malaysia Madani concept announced by the Prime Minister. The council should include scholars to rival the past Ulama Council by showing that Islam under Anwar's leadership is progressive and moderate, not something that is exploited for political advantage, he said. Siva Muragan Pandian of Universiti Sains Malaya and PKR said PKR must identify what makes PAS strong in those states, even as he theorized that the Islamic party strength came from its machinery. Perhaps it has a vast network of preachers supporting them as well as regular political parties at most surah and pondok schools. Its machinery and movement are so efficient that it managed to break PKR and be a stronghold in November election and won the first-time voters as well as bench sitters. PKR should also take into account the demographic to ensure it draws the interest of the voters there. There are views that development of the East Coast states is not as rapid as in other states, but is this what the majority of the locals here care for? He said while noting that the past presence on social media is also strong. Okay. Now, ini analisa yang menarik oleh dua orang profesor dan juga saya rasa profesor lain pun ada bercerita tentang perkara ini. Tentang bagaimana sebenarnya, yang pertama sekali bila Rafizi menyebut di Kelantan tempoh hari, satu rancangan 5 tahun macam mana nak memenangi Kelantan. So, profesor tadi kata the only way, ikut kata telahan beliau dan teori beliau, the only way nak menang negeri Kelantan dan Terengganu ini adalah kena kerjasama dengan UMNO for the next 5 years. I agree or disagree, that one besides the point. Kan? That one besides the point. Bagi saya macam ni lah tuan-tuan. Sebelum kita cerita siapa nak gabung siapa perlu siapa, dia macam ni dahulu. Saya dah sebut perkara ini banyak kali. Saya kata, sekarang ini UMNO berada dalam kedudukan yang paling lemah dalam sejarah UMNO semenjak dia ditubuhkan. UMNO tidak pernah berada dalam kedudukan yang paling lemah sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Even pada zaman semangat 46 wujud dulu pun, dia tidak selemah ini. Now, persoalan utama, kenapa? Now, perkara yang paling utama kenapa UMNO berada dalam kedudukan yang lemah sebegini, sebenarnya yang number one adalah leadership, kepimpinan. Kalau kita perasan, UMNO tidak pernah sejak zaman kejatuhan 2008, sejak 2008, I think Najib took over 2009. Selepas 2008, 5 negeri jatuh, Najib Tun Razak took over 2009. And selepas itu kita melihatkan a downward trend kepada UMNO. Okay, downward trend kepada UMNO daripada segi sokongan terhadap UMNO. 2013 hilang majoriti. PRU 14, 2018 terus kalah. Dan akhirnya pada PRU yang ke-15 mereka hilang majoriti terus. Mereka hilang sokongan terus, kita kata hanya tinggal 28 kerusi. Sebenarnya kejatuhan UMNO ini bukan bermula daripada zaman Zahid ni. Dia bermula daripada zaman zaman kejatuhan 2008 lagi. 2008 tu kita dah nampak downward trends. Kenapa? Number one, leadership di dalam UMNO itu lemah. Leadership di dalam
PKR pada masa itu Pakatan Rakyat kuat. Dia sebenarnya sentral dia adalah kepimpinan. Bagi saya dalam mana-mana parti sentralnya adalah kepimpinan. Now, sekarang ini kalau kita tengok bagaimana Haji Adi Awang berjaya membawa PAS mula naik. PAS sebenarnya, to be honest, dia bukan naik atas kapasiti dia sendiri. Bukan kerana Hadi Awang itu. Mereka menumpang nama Muhyiddin Yassin. Ini perkara kita kena sedar. Sebab Muhyiddin Yassin adalah bekas Perdana Menteri, PAS menumpang. Tetapi dalam tumpang PAS paling menang paling banyak kerusi. Ya, kerana dana. Sebab itu saya setuju dengan Profesor itu tadi bahawa presence PAS dalam social media agak kuat. Betul, saya setuju. Kerana apa? Mereka willing to invest di dalam social media yang mana Pakatan Harapan tak willing to invest dalam perkara ini. Bukan dia tak willing to invest, tuan-tuan. Duit tak ada, nak invest apa? Kan, saya tahulah, saya pengarah pilihan raya kan. Saya tahu berapa banyak setiap calon tu dapat. Memang sedih kan nak bayar, apa orang kata, nak buat kempen social media pun agak payah. Ini kan pula, yalah nak bayar pacar pun agak payah. Ini pula nak buat social media kempen kan. Tetapi, poin saya dekat sini, kepimpinan. So, kalau kita tengok, sebenarnya, kita tak pernah terfikir yang kepimpinan UMNO di bawah Zahid ni tak pernah teruji lagi tau. Tapi hari itu, isu PRU hari itu adalah bila UMNO keluar, yang jadi Perdana Menteri masa itu Ismail Sabri, bukan presiden dia. Dan terdapat konflik yang amat besar di dalam UMNO itu sendiri. Dan konflik itu menyebabkan mereka tak boleh nak bersatu. Dalam pada Zahid, nak kena berjuang menentang PRU, musuh dia di dalam PRU Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Dia juga nak kena melawan orang dalam parti dia sendiri. So, kita tengok Syahidan Kasim, Tajuddin Rahman, even Anwar Musa. Kalau kita tengok nama seperti KJ even. Kalau kita tengok Ismail Sabri even. Hishamuddin Tunusan On even. Mereka ni antara orang yang 10 orang yang tanda tangan tu kan. Antara itu yang tanda tangan tu sebab dia jadi ahli parlimen. Yang tak jadi ahli parlimen, penentangan tu besar di dalam UMNO seawal 2020. Kerana apa? Pada masa itu, bila Muhyiddin Yassin naik jadi Perdana Menteri, dia nampak satu perkara. Apa dia? Dia kata pilihan raya is going to be in 2021, 2022. 2022, 2023 berkurang. 22, 23. Tak lama lagi. Maksudnya 3 ke 4 tahun akan ada pilihan raya. So bagaimana, ikut kepala Muhyiddin Yassin, apa dan bagaimana yang kita kena lakukan supaya UMNO lemah dan kita naik dalam keadaan UMNO tak lari daripada kita. So, apa yang kita kena buat? So, itu yang Muhyiddin Yassin fikirkan. Macam mana cara kita nak lemahkan UMNO, tapi dalam masa sama taklah terlalu lemah sampai dia keluar. Sampai kerajaan ni tumbang. So, bagaimana? So, dia kena ada dua. Pertama, lemahkan UMNO. Kedua, dapatkan dana. Yang kedua tu, dia buat dengan cara apa? Dia buat akta darurat. Dia buat darurat, bukan akta darurat. Dia buat darurat, dana selesai. So, macam mana nak lemahkan UMNO? Pertama sekali, kita lantik orang-orang yang lemah di dalam UMNO. Ini memang taktik Mahathir zaman dahulu. Masa Mahathir jadi Pakatan Harapan Perdana Menteri dan juga Presiden Pakatan Harapan, apa yang beliau lakukan adalah dia lantik orang yang lawan Anwar Ibrahim. Azmin Ali, Zuraida Kamarudin. Lepas tu dia lantiklah 4-5 orang yang mana orang-orang ni melantik orang-orang dia naik. Dan semua daripada peringkat atas sampai ke bawah, semua orang-orang Azmin. Dan bukannya orang Rafizi ataupun Anwar Ibrahim pada waktu itu. Jadi dia melemahkan melemahkan Parti Keadilan Rakyat yang mempunyai kerusi paling tinggi. Now, kemudian bila datang kepada Muhyiddin Yassin belajar benda ni. We must choose the weakest link dalam satu parti yang kuat. Itu cara pecah dan perintah. So apa dia buat? Dia lantik orang yang paling lemah. Mula-mula dia lantik Anwar Musa tahun 2020. Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO memecat Anwar Musa menjadi Setiausaha Agung, melantik Ahmad Maslan. Barisan Nasional pun pecat Anwar Musa, lantik orang lain jadi Setiausaha Agung bagi Barisan Nasional. Zahid ambil tindakan tetapi sudah terlewat. Dia nak tarik diri tak boleh. Sebab apa? Mereka ni yang mana di dalam UMNO tu dah dapat jawatan-jawatan mereka tersendiri. So kalau kita tengok jawatan yang ada di dalam UMNO tu dah cukup dah. Dan kalau UMNO tarik sokongan sekalipun, UMNO tarik sokongan pada waktu itu, dia nampak dia tak nak DAP, tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab itu no Anwar, no DAP pada waktu itu.
Dan kita nampak berapa kali kan kerajaan nak tumbang kan. Akhirnya dia tak tahan juga, dia orang nampak. Zahid sudah nampak rancangan untuk melemahkan UMNO ni sebenarnya. Dia dah nampak dan terbukti kita tengok dekat Perak. Macam mana UMNO cuba take over dekat Johor, dekat Melaka. Bagaimana UMNO di Sabah kena kacau. So masing-masing ada internal battles mereka masing-masing. So akhirnya tak tahan, maka 10 orang daripada UMNO tarik sokongan. Tetapi Muhyiddin Yassin, kalau tuan-tuan ingat saya buat live malam tu, saya ingatlah. Muhyiddin Yassin, apa dia buat? Dia tak terus announce, walaupun SD tu dah ada dah. Dia tak terus announce bahawa dia meletak jawatan. Dia kata saya masih ada majoriti. Tapi terus dia angkat, sebelum itu dia angkat Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri. Naib Presiden. Kerana apa? Kerana dia nak terus lemahkan UMNO. Supaya UMNO bergaduh kat dalam ni. Kemudian bila dah jatuh, dia lantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Bila dia lantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, itu pinnacles kepada apa orang kata dilema UMNO. UMNO sekarang di dilema. Okey, kita nak melawan Perdana Menteri ni orang kita. Dan ini masanya kita dapat dana. Kita boleh dapat dana untuk pilihan raya tak lama lagi. Tapi tak sempat untuk pilihan raya. Tetapi isu dia Perdana Menteri nak tukar macam mana? Kalau nak tukar lagi tak sempat dah. Rakyat akan marah kita. Kenapa marah dia kata? Yelah, dah lah hari tu 2020 tukar, 2021 tukar, takkan 2022 nak tukar lagi. Mati kita kena maki dengan rakyat. So dia orang tak boleh tukar. So dia dalam dilema. UMNO dalam dilema. Nak tukar tak boleh. Nak suruh turun tak boleh. Tapi sekarang ini Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Ada kemungkinan dalam pemilihan agung UMNO, diorang akan bertembung. Pemilihan parti. So berjayalah akhirnya Ahmad Maslan menunda pemilihan parti selepas PRU. Artinya berjaya. Adalah dia punya last minute maneuver. Dan kita pun tahu dia paksa desak supaya Ismail Sabri bubarkan parlimen secepat mungkin. Parlimen pun dibubarkan. Tetapi apa yang ada sekarang ni rupanya baru kita realise. Pertandingan 3 penjuru ini sebab Pakatan Harapan dok tembak UMNO. Perikatan Nasional dok tembak UMNO. So UMNO makin lemah. So bila UMNO makin lemah, saya kata itu dalam saya, sokongan orang Melayu terhadap UMNO ni menurun. Persoalannya sokongan itu pergi kepada siapa? So akhirnya kita tahu di setengah kawasan dia pergi kepada Perikatan Nasional. Dan bila dia dah pergi kepada Perikatan Nasional, dis PRN ni menjadi test. Adakah sokongan itu masih kekal dengan Perikatan Nasional ataupun mereka sudah menarik diri daripada menyokong Perikatan Nasional? Itu satu persoalan yang agak menarik untuk nak lihat dalam PRN yang akan datang ini. Kan? Satu persoalan yang menarik untuk kita nak lihat dalam PRN yang akan datang ini. Adakah sokongan orang Melayu itu telah beralih daripada Perikatan Nasional di negeri-negeri, 6 negeri ni? Kenapa 6 negeri ni sangat signifikan? Tolak Johor, Melaka itulah. Kita ada 3 negeri dominan Melayu, iaitu Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Kemudian kita ada negeri yang mix seperti Selangor, Selangor, Penang, Negeri Sembilan. Ini mix lah, good mix. Walaupun majoriti dia tetap Melayu, di 2 negeri, I think Penang pun lebih kurang juga. Tetapi tak sebesar di 3 negeri yang kita sebutkan ini. So 3 negeri ini akan menjadi satu indikasi. Okey. Indikasi untuk apa? Untuk melihat sama ada sokongan orang Melayu terhadap UMNO itu masih ada atau tidak. Sudah kembali atau tidak. Kerana apa? Kalau tidak kembali, dia macam ni tuan-tuan. Dalam pilihan raya nanti ada kemungkinan akan ada tinggal 2 parti je yang besar. Dan UMNO akan slowly die, mati kalau dia tak evolve dan juga berkembang sekarang. Jadi apa yang UMNO tengah fikir sekarang ni, Barisan Nasional lah. Barisan Nasional. Bila saya sebut BN ni, MCA dengan MIC dah tak boleh ke mana lah. Itu je. Tinggal UMNO je sekarang ni dalam Barisan Nasional ni. Yang ada orang kata, adalah dia punya taring dia sikit. 28 kerusi tu. Adalah. Sama banyak dengan GPS. GPS ada 20 je. 28 tu untuk bertanding seluruh Malaysia agak memalukan lah. Tetapi sekarang ini, UMNO tengah berfikir,
Macam mana dia nak grow balik kekuatan dia, tapi dalam masa yang sama dia tak nak menampakkan diri mereka sebagai ancaman kepada Pakatan Harapan. Sebab suka atau tidak, pilihan untuk bertembung dalam PRU ke-16 masih ada, masih besar buka. Pakatan Harapan bertembung dengan Barisan Nasional, bertembung dengan Perikatan Nasional, masih besar terbuka. So masing-masing membina kekuatan dalam pada masa yang sama, dia tak nak, dia ada parti curiga. Faham tak? So dalam PRN ni mereka akan bertembung, most likely tak. Dalam PRN kali ni kita akan nampak bahawa PH dan juga Barisan Nasional akan berunding. Di negeri seperti seperti Kelantan, negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan dan juga Penang. Yang itu akan ada rundingan. Sebab itu agak clear cut lah siapa menang di negeri tersebut. Tetapi yang menjadi persoalan utama 3 negeri seperti Kedah, negeri Kelantan dan juga Terengganu. Adakah Pakatan Harapan sanggup nak kompromi kepada kerusi mereka dan berserahkan kepada UMNO saja untuk bertanding di negeri-negeri tersebut? Itu persoalan dia. Sebab akhirnya mungkin ada 1-2 kerusi tu Pakatan Harapan ambil lah, contohnya macam siapa yang anak Dr. Jo menang tu? Kak Lostar ke Sungai Petani? Mungkin Sungai Petani tu bagi kepada Pakatan Harapan. Tapi the rest tu mungkin UMNO nak kena bertanding di Kedah. Mungkin di Kelantan dan Terengganu 1-2 don je yang mana Pakatan Harapan bertanding. Tapi the rest serahkan kepada UMNO. So sekarang ni the real test bed adalah di kawasan ini. Kalau kawasan ini, mungkin bagi saya, jangkaan saya 3-3 ni PAS masih boleh menang. Tetapi menang dia adakah sama selesa dengan gelombang PRU yang lepas ataupun sudah mula nampak trend menurun. Kalau mula nampak trend menurun, maka benar dakwaan kita bahawa PRU lepas dia ada 2 perkara yang mungkin PRU ini dia tak ada, PRN ini dia tak ada. Yang pertama machinery, yang kedua dana. Machinery dia mungkin masih kekal, tetapi dana dia tak ada. Itu yang kenapa saya bawa yang kes wallahi bagi duit tadi tu. So bila dana dia mula tak ada, pergerakan dia mula terhad, ada tak dia memberi efek dan impact kepada kekuatan PAS itu di negeri tersebut, di dalam PRN ini? Kalau ada, maka daripada situ kita akan nampak bahawa sebenarnya hakikatnya PAS menang dengan cara demikian. Tapi East 3 negeri ni, kalau kita tengok, dia orang pegang negeri ni. Okay. Selain daripada Terengganu, tuan-tuan, Kedah ni negeri termiskin di Malaysia. Daripada segi GDP, Kedah ni negeri termiskin di Malaysia. Sanusi tak payah nak sembang lah, kita katakan. Kedah ni negeri termiskin di Malaysia. Kelantan pun antara negeri termiskin dan mempunyai miskin dan miskin tegar tertinggi di Malaysia. Jadi, even kalau mereka ada dana sekalipun, dia tak ada dana sebanyak mana yang mereka dapat sebelum ini. Kan, lebih 90 bilion. Kalau dia ambil 4 bilion tu pun dah cukup untuk fund the whole Semenanjung Malaysia. Tapi soalan dia, dana tu masih ada. Dan yang jadi lebih kritikal sekarang ini, bagaimana dengan bersatu? Adakah bersatu akan dijadikan? Adakah bersatu akan diletakkan bertanding di negeri-negeri tersebut atau tidak? Itu satu persoalan yang lain. Contohnya seperti di Langkawi kan? Di Langkawi kita tahu negeri itu negeri bersatu yang bertanding. Mungkinlah dekat Langkawi dia letak beberapa kursi. So itu yang jadi persoalan kita. So, balik kepada yang saya nak bawa pada malam ini kan. Saya kata 6 negeri ni menjadi penentu kepada kekuatan PAS dan juga kekuatan PN. 6 negeri ni nanti. So 3 Penang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kalau PAS berjaya mengambil salah satu daripada 3 negeri ini dan mengekalkan dengan majoriti besar 3 negeri yang dia sekarang miliki, dia sudah ada satu indikator yang hebat mengatakan sokongan tidak berubah. Dan mereka boleh senyumlah untuk menghadapi PRU ke-16. Tetapi kalau 3 negeri ni bukan setakat mereka tak boleh nak menang, tapi mereka kalah dengan teruk. 3 negeri yang lain tu, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan tu, mungkin mereka menang tapi dengan kadar yang kurang, mereka tak boleh selesa. Dan ditambah dengan UMNO sekarang ini menjadi kerajaan, Pakatan Harapan kerajaan UMNO lah terutama jadi kerajaan sekarang ini. Ini satu pertembungan yang sangat menarik. Bagaimana kita nak melihat kepimpinan
Zahid Hamidi yang tidak pernah lagi teruji dengan pilihan raya. Kecuali pilihan raya lalu, iaitu pun bukan dia yang lead. Itu tak sempat. Tapi pilihan raya yang ke-16 ni nanti. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya keadaan mereka. Adakah mereka mampu kembali. Dan yang menarik juga, bila mereka dah kembali, dia akan jadi threat, ancaman kepada Pakatan Harapan kalau mereka decide untuk bertumbung. So, Pakatan Harapan pun kena bina kekuatan dia juga. So, masing-masing nanti akan ada tussle tu. Itu yang game yang menarik. Alright, terima kasih kepada yang mendengar saya di YouTube. Terima kasih yang share di Facebook dan juga di YouTube dan juga di TikTok. Terima kasih yang share di TikTok. Sikit lagi 100,000 tuan-tuan. Terima kasih juga yang dia ada di Twitter dan jadi di Instagram. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhirkan kat sini dan kita berfikir. Kan? Menarik sebenarnya permainan ini. Dan as time goes by ni, kita akan terus kupas tentang isu ini, tentang perkembangan mereka, tentang bagaimana adakah kemungkinan kita boleh atau tidak nak memenangi pilihan raya ini. Terima kasih. InsyaAllah sekian sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang penting lawan tetap.